Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naufal bin Ahmad, nombor matrik 074108. Jadi hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang pembelajaran abad ke-21. Saya memilih aktiviti peta Aiting. Peta Aiting ni merupakan salah satu cabang kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi ia membawa maksud ataupun dia berasal daripada perkataan innovative thinking. Peta Aiting merupakan satu program yang bertujuan mempertingkatkan dan memudayakan kemahiran berfikir dalam kalangan murid ke arah menghasilkan murid berinovatif. Seperti yang termaktub dalam Pelan Pembangunan Pendidikan PPPM, dia digariskan 6 ciri yang perlu murid ada untuk bersaing di peringkat global. Antaranya ialah kemahiran berfikir. Oleh demikian, KPM telah mengadakan satu inisiatif, iaitu program Aiting untuk menangani perkara tersebut. Jadi, peta Aiting ini juga merupakan satu set teknik penyusunan grafik yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru dan murid amat digalakkan dalam aktiviti PDPC. Dia sesuailah kebanyakan untuk semua subjek. Peta Aiting ini terdiri daripada 8 jenis peta pemikiran dengan fungsi, kegunaan dan konteks tertentu. Jadi, tujuan dan kepentingannya. Yang pertama, ia dapat membantu murid dalam proses berfikir, menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi dan berupaya mencipta sesuatu. Yang kedua, pembudayaan pemikiran yang kreatif dan kritis. Dan yang ketiga, ia dapat menggalakkan individu berfikir dengan lebih mendalam, berkesan dan konsisten. Peta Aiting ini terdiri daripada 8 jenis, iaitu peta bulatan, peta buih berganda, peta pelbagai alih, peta dakak, peta pokok, peta buih, peta alih dan peta titik. Jadi saya akan detailkan satu persatu setiap jenis ni dan cara pelaksanaannya. Okey, yang pertama, peta bulatan. Peta bulatan ialah peta digunakan untuk bagi sumangsaran idea dan mempamerkan pengetahuan sedia ada berkaitan sesuatu tajuk dengan memberikan maklumat mengikut konteks. Okey, rujuk daripada gambar tersebut. Yang pertama, bulatan yang pertama iaitu tajuk. Yang kedua, idea. Bulatan yang kedua tu idea atau maklumat berkaitan tajuk. Dan luar daripada bulatan nombor 3 iaitu rujukan kaitan topik yang ingin dipamerkan. Okey, yang kedua, peta buih. Peta buih digunakan untuk meningkatkan kebolehan murid bagi mengenal pasti atau menunjukkan kualiti yang lazimnya menggunakan perkataan deskriptif atau huraian. Dia menerangkan suatu benda atau watak. Okey, biasanya dalam bulatan yang pertama menceritakan tentang subjek lah, tentang apa yang ingin dihuraikan. Okey, bagi bulatan yang kedua tu, dia ada banyak, dia ada pecah-pecahan, iaitu dia daripada pecahan kepada subjek tersebut, iaitu idea dia ke ataupun ciri-ciri bagi subjek tersebut. Okey, yang ketiga, peta buih berganda. Ia digunakan untuk membanding beza sesuatu perkara atau situasi yang berbagai. Okey. Jadi daripada gambar tersebut, iaitu bulatan yang nombor 1 dan 2, iaitu dua perkara yang hendak dibandingkan. Bagi bulatan 3 dan 4, perkara yang membezakan antara 1 dan 2. Bagi bulatan yang kelima, dia duduk tengah-tengah situ, iaitu persamaan antara 1 dan 2. Okey, yang keempat, peta pokok. Okey, peta pokok ia digunakan untuk menyusun maklumat dengan cara mengklasifikasi ataupun membahagikan suatu perkara mengikut kelas atau kategori. Okey, bagi yang pertama iaitu tajuk paling atas sekali. Okey, yang kedua, dia pecah pula kepada 3 bahagian tu, iaitu klasifikasi mengikut kelas atau kategori tentang Sabtu, tentang satu. Okey, yang ketiga dia pecah lagi bawah-bawah dia, iaitu ciri bagi yang huraian kedua tu, huraian yang terletak pada nombor 2. Dia pecahkan lagi kecil-kecil. Okey, yang seterusnya, yang kelima, iaitu peta dakak ataupun bracemat.
Ia digunakan untuk menerangkan bahagian-bahagian sesuatu perkara secara menyeluruh dan terperinci. Okey, seperti dalam gambar nombor 1, iaitu yang pertama tu sesuatu perkara yang umum, dia cerita dulu perkara umum. Yang kedua, dia bahagikan pula terdapat bahagian yang terdapat dalam satu. Yang ketiga pula, dia bahagi yang lebih spesifik, lebih detail lah, huraian lebih detail. Okey, yang keenam, peta alir ataupun flow map lazimnya digunakan untuk menyusun suatu plot, proses atau kronologi. Okey, bagi kotak yang pertama iaitu langkah peristiwa pertama. Seterusnya dia akan pergi yang inilah kotak yang seterusnya iaitu sambungan cerita ataupun kronologi. Okey, yang ketiga huraian pula daripada setiap kotak-kotak tu, iaitu dari segi ciri-ciri ataupun huraian setiap langkah. Okay, yang seterusnya yang ketujuh iaitu multi flow map ataupun peta pelbagai alir, digunakan untuk menunjukkan dan menganalisis hubungan sebab dan akibat sesuatu fenomena. Okey, bagi kotak yang pertama iaitu dia tajuk lah. Lepas tu dia lebih bagi kotak yang kedua iaitu dia menerangkan sebab-sebab yang berlaku. Yang ketiga, kotak yang ketiga iaitu dia menerangkan akibat. Okey, bagi yang terakhir, peta yang terakhir iaitu peta titik ataupun bridge map. Ia digunakan untuk murid mengaplikasikan proses analogi dengan menggunakan faktor hubungan yang berlaku. Okey, jadi pada gambar yang nombor 1 iaitu tentang suatu perkara lah. Yang kedua iaitu dia faktor penghubung bagi pasangan yang nombor 1. Dia faktor-faktor yang menghubungkan dia. Okey, seterusnya kekuatan atau kelebihan peta iThink. Peta iThink ni telah memberi banyak kesan positif terhadap murid dalam proses pembelajaran. Antaranya yang pertama, dapat meningkatkan interaksi antara guru dengan murid. Iaitu dia dalam melalui latihan atau proses pembelajaran yang mengaplikasikan peta iThink ni, ia akan menjadikan murid akan menjadikan guru sebagai rujukan untuk penggunaan aktiviti ini dalam proses pembelajaran subjek yang tertentu. Okey, yang kedua, dapat meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, yang ketiga, murid akan berasa seronok dan tidak tertekan untuk menghasilkan nota daripada buku rujukan. Okey, hari ini kerana buku rujukan yang tebal mengambil masa yang lama untuk dibaca dan difahamilah bagi setengah murid. Dengan penggunaan peta yang pelbagai ini, ia mungkin dapat membantu murid menarik lagi untuk minat mereka untuk belajar topik tersebut. Okey, yang keempat, meningkatkan kerjasama antara pasukan dengan memberi sumbangan idea masing-masing dalam kumpulan. Biasanya berlakulah penjangkaan idea dan pertambahan maklumat antara kerjasama kumpulan. Secara tidak langsung, peta iThink ini dapat mewujudkan hubungan interaksi antara murid dengan ahli kumpulan. Dalam konteks yang sama, idea yang disumbangkan oleh setiap ahli kumpulan secara bergilir-gilir akan melengkapkan sebuah peta yang melengkapi ataupun yang sempurna. Seterusnya, kelemahan peta iThink. Terdapat beberapa kelemahan lah dalam mengaplikasikan peta iThink ni dalam proses PDP. Mungkin kelemahan ni secara tidak langsung memberi kesan yang negatif kepada pelajar. Antaranya kelemahan yang pertama iaitu murid tidak sepenuhnya dapat mengikuti pembelajaran berasaskan peta iThink. Konsep peta iThink ni dia mungkin dilihat sebagai satu konsep yang susah lah ataupun sukar untuk dilaksanakan dalam proses pembelajaran, terutamanya bagi murid yang mengalami masalah pembelajaran yang dia lambat untuk difahami. Okey, bentuk pelbagai peta yang menyebabkan murid lagi sukar untuk membezakan setiap fungsi dengan betul. Ia merupakan salah satu kelemahan lah peta iThink ni. Okey, yang kedua, maklumat yang diberi dalam peta ni adalah terhad. Murid perlu mengelaskan maklumat yang lengkap kepada sebuah maklumat yang ringkas, iaitu untuk dimuatkan dalam peta yang tertentu. Yang ketiga, mengambil masa yang lama dan mungkin akan menyebabkan pembelajaran tertangguh. Sebagaimana yang kita tahu, waktu pengajaran
dan pembelajaran di dalam kelas adalah waktu yang sangat singkat. Jadi setiap guru yang masuk ke kelas untuk mengaplikasikan peta I-Think ni dalam subjek, dia akan mengambil masa yang lama lah, dan mungkin akan menyebabkan pembelajaran tertangguh. Hal ini kerana masa tidak mencukupi untuk melengkapkan pembelajaran dan aktiviti melibatkan peta I-Think. Kesimpulannya, perubahan pembelajaran melalui peta pemikiran ataupun I-Think ini harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin bagi mewujudkan pembelajaran berpusatkan pelajar seiring dengan pembelajaran abad ke-21 yang menekankan pembelajaran berpusatkan pelajar dan guru sebagai pemudah cara. Penggunaan peta I-Think ini wajar dilaksanakan dalam setiap topik yang bersesuaian bagi membentuk pelajar yang berfikiran kritis dan kreatif. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.